Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Minta maaf lambat sikit malam ni. Ingat tak mau buat live dah, ada isu pula panas nak buat live Jadi saya bersiaran secara live di Facebook saya, page Muhammad Syafiq Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga di TikTok saya Syafiq Dok Halim. Waalaikumsalam Cik Muhammad Nur, Mat Fidaus, Muhammad Syarul Husin, Janah Guntur. Waalaikumsalam. Malam minggu boleh lah, lama tak apa, sat ya. Ni sat ya, buat penerangan sikit ya. Syam Jalil duk meroyan mik dia lah. Syam Jalil, Fauzan Ali, Zulkifli Ahmad, Lan Buana, Harimau Jeram. Nanti saya akan bongkarkan semua. Kan saya vaksin tadi dia rasa lemah, tak tahu siapa tak nak. Rahmati Wak Yusof, Waalaikumsalam Muhammad Imran, terima kasih teruskan perkongsian di Facebook. Siapa yang biasa duk tengok di Facebook tu, teruskan tengok di Facebook. Tolong share di Facebook. Azhar Razak, Waalaikumsalam. Muhammad Rosli, Ahmad Zuki, Waalaikumsalam. Tak, saya tak tengok bola. Jo Jambul, Waalaikumsalam. Ikram, Waalaikumsalam. Abang Abdul Razak, Waalaikumsalam. Yusri Zulkifli, Waalaikumsalam. Zain Azrai, macam kenal Zain Azrai, Zain Waalaikumsalam. Zain Jitra, Waalaikumsalam. Semua yang memberi salam teruskan berkongsi Tak lama saat malam ni. Dua topik menafikan fitnah puak lawan dan membodohkan parti UMNO. Azwan Syafi'i, Waalaikumsalam. Okey Waalaikumsalam kepada sesiapa sahaja yang memberi salam. Kita teruskan mukadimah kita malam ni tuan-tuan saudara semua. Jadi seperti biasa, laporan kes COVID. Sebab berita tak lapor, saya tolong lapor bagi kat saudara semua. Tapi saya nak tegur juga oleh kerajaan, siapa data dalam COVID Now dan juga dalam Kementerian Kesihatan tak update. Last kali update adalah pada bulan Oktober tahun 2022. Jadi ni masalah ni. Jadi bila bertukar kerajaan ni, sistem dah ada, update lah. Kenapa kerajaan hari ni dia tak mau update kan? Jadi sistem dah ada. Jadi benda-benda bab COVID ni tak boleh selindung daripada rakyat. Rakyat kena tahu berkenaan dengan status masa, berapa kadar vaksinasi, berapa yang dah masuk hospitalize, berapa mati, kes baru. Jadi saya tengok, saya buka jadi saudara semua boleh check data Kementerian Kesihatan Malaysia, MySejahtera, COVID Now, semua tak di-update. Gaji tak bayar. Pelik gaji tak bayar kan. Jadi Wan boleh check tengok Wan. Saya bukan nak tipu benda betul ni, dan benda ni adalah serius sebab dia melibatkan kesihatan rakyat. Tak boleh lah, kena update. Tempat-tempat bahaya pun tak ada update ke. Kalau kita tengok Sabah, kes kematian tinggi hari ni di Kuala Lumpur bersama abang penerangan Cikgu KZ kita. Jadi saya rasa kerajaan hari ni jangan ambil pandang remeh berkaitan dengan isu COVID ni, sebab dia melibatkan keseluruhan rakyat Malaysia. So kes terbaru hari ni di Malaysia, jangkitan baru adalah 383 kes. Jadi kes aktif adalah 11,414 kes. Jadi kita tak tahulah berapa hospitalize, berapa yang kuarantin di rumah ni, tak pasti. Tapi kes dia adalah 11,000 hari ni. Ya, saya ambil booster pagi tadi. Jadi kematian hari ni dilaporkan ni, saya tengok dalam WHO punya data, di Malaysia hari ni ada 8 kematian. Aktif kes 11 apa benda? 11,414. 11,000 Jadi kematian ada 8. Jadi kalau kita tengok dalam data WHO berkaitan dengan pelancongan, antara negara-negara lain ni, kalau saya baca di sini tuan-tuan boleh check lah. Kalau saya tak baca, tuan-tuan tak boleh check negara mana. Tuan-tuan boleh tengok tentang
tentang dia punya apa nama ni, syarat-syarat untuk melancong dekat dalam negara tersebut. Jadi Australia, Kanada, India, Israel, Maghribi. Israel ni saya tak iktiraf sebagai negara. Saya ulang sekali ya. Australia, Kanada, India, Maghribi, Qatar, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Syarikat, Ireland, Singapura, Filipina dan beberapa negara yang lain lah, khususnya di EU dan sebagainya. Mereka meletakkan syarat untuk melancong ke dalam negara mereka. Yang pertamanya adalah laporan swab test. Dia kena buat swab test 48 jam sebelum dia buat dia melakukan penerbangan daripada negara dia lah, khususnya negara China. Dan dia mesti di kuarantin. Dia mai di negara tersebut, dia kena kuarantin dulu lah. Ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ada yang 24 jam. Jadi dia sampai, dia kena swab test lagi sekali. Kalau menunjukkan bahawa dia positif, dia mesti balik ke dalam negara dia. Ada yang macam Japan, dia kena seminggu dekat Japan baru dia boleh balik pergi negara asal dia. Jadi di Malaysia ni, dalam semua negara di dunia ni, saudara boleh cek semua, tuan-tuan boleh cek dalam WHO report. Tuan-tuan boleh tengok dalam semua negara di dunia ni, Malaysia yang pelik sekali. Hak lain semua sama. Hak lain kena tunjuk swab test, kena ada sijil vaksinasi, nak travel kan. Sebab kan sijil vaksinasi dia panggil sebagai pasport travel kan. Jadi dia kena ada sijil vaksinasi apa semua. Dalam semua negara ni, tuan-tuan tengoklah yang berjiran dengan kita kan, Singapura kan, Thailand kan, Filipina, semua boleh dikatakan semua negara. And buat sistem yang sama. And cuma Malaysia ni, dia ada kelompok bawah sekali kecil Malaysia. Malaysia ni dia jadi pelik sikit sebab Malaysia tak ada buat swab test. Dia tak ada swab test. Jadi mana-mana pelancong nak masuk main Malaysia, hanya perlu dicek suhu badannya. Cek suhu badan sama ada dia demam ataupun tak. Dan juga kerajaan Malaysia akan menguji air sisa daripada pesawat. Jadi saya baca varian yang baru ni. Varian yang baru ni dia tak demam. Dia tak demam. Dia ada yang simptom long COVID apa semua ni. Depa ni tak demam. Jadi kalau cek suhu badan pun dia tak ada apa, tapi dia adalah pembawa. Jadi dia masa dia main melancong tu, dia tak ada demam, tak ada apa segala ni. Lepas tu dia dah bawa, dia berjangkit kat Malaysia. Jadi masalah lah kepada rakyat Malaysia. Jadi kita nak tanya kerajaan kita hari ni, sebab hari tu Anwar Ibrahim ada sebut. Anwar Ibrahim dia kata dia akan ikut sebagaimana syarat-syarat yang diletakkan oleh negara lain untuk memperketatkan kemasukan ke dalam negara kita. Jadi yang saya tahu hanya Sabah saja yang ikut standard sebagaimana negara lain. Jadi kenapa negeri di Malaysia ni hanya negeri Sabah saja yang boleh buat benda tu? Jadi kenapa tempat lain tak buat benda tu? Ini kita pelik ni kan. Sabah nak masuk mesti kena swab test, mesti kena ada sijil vaksinasi. Tak ada swab test dengan sijil vaksinasi, tak boleh. Tak boleh masuk ke dalam negeri Sabah. Ni yang ditetapkan oleh kerajaan negeri Sabah. Jadi ni satu yang kita nampak ada agak satu pelik jugalah sikit lah. Yang berlaku dalam negara kita ni. Kita tak maulah kerajaan duk sembunyi-sembunyi macam tahun 2020 tu, duk sembunyi. Ending dia adalah kes melonjak dalam negara kita. Jadi tuan-tuan, ni adalah laporan negara-negara yang menerima pelancong yang menunjukkan kes mereka tinggi sekarang ni. Jadi sebelum ni Amerika Syarikat di tempat yang pertama jangkitan kes baru paling tinggi. Tapi hari ini adalah Jepun, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Rusia, Australia dan juga Australia. Jadi saya pun pergi buat kajian lah sikit. Saya pergi buat kajian, saya pergi bilang dia punya flight hak masuk pergi dalam negara dia berapa. Ni rujukan saya, tuan-tuan boleh check lah, flight radar ke, flight panel ke, flight wear ke, tuan-tuan boleh tengok lah berapa kapal terbang hak masuk pergi dalam negara dia. Jadi Jepun di tangga pertama lah, kes jangkitan paling tinggi di dunia sekarang ni.
Kalau kita tengok hari ini saja dia menerima pelancong Cina 34 penerbangan, iaitu dengan jumlah 11,890 pelancong daripada negara tersebut. Dan juga Korea Selatan di tempat yang kedua hari ini, kes yang tertinggi, dan dia juga menerima pelancong daripada yang ni saya cek, malah nak cek banyak-banyak dia punya airport dia. Ni saya baru cek satu airport je. Kalau di Korea Selatan saya cek Incheon, di Japan saya cek apa, Niigata, lebih kurang itulah, lupa lah nama dia punya international airport dia tu. Jadi satu airport dia ni. Jadi kalau kata di Korea Selatan, hari ini saja pelancong yang masuk ke Korea Selatan adalah sebanyak 11,310 pelancong yang masuk daripada negara tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa ada peningkatannya kes akibat daripada pelancong-pelancong yang masuk ke dalam negara tersebut. Diikuti dengan negara-negara jiran lah. Apabila negara China ni buka border, maka yang paling dekat dengan dia macam contohnya Taiwan, Hong Kong, Rusia, Australia dengan Australia ni lainlah, jauh kan, berjiran dengan dia ni, semua menunjukkan peningkatan kes yang amat mendadak. Jadi bila kita baca balik di negara China sendiri, di Hanan dia panggil apa, province, satu daerah yang besar lah di situ. Di Hanan ni jangkitan dia telah pun mencecah 80% daripada populasi yang ada kat situ. Jadi satu lagi Shanghai pun salah satu daripada provinsi yang ramai juga penduduk. Dilaporkan 74% daripada populasi Henan ke apa ke, tak tahulah, heran ke apa. Jadi bunyi lah. Jadi di Shanghai ni 74% daripada populasi dia telah pun dijangkiti COVID. Jadi kalau kita tengoklah ni sumber bukan sahih lah, daripada blog-blog dan sebagainya. Mereka melaporkanlah bahawa negara China sekarang ni tidak bertanggungjawab. Apabila mereka membuka pintu sepadan ni adalah kerana mereka nak mereka nak rakyat mereka keluar daripada negara tersebut supaya mereka dapat mengawal COVID dalam negara dia. Jadi bila rakyat dia keluar ni, kita tahu mana kata rakyat dia ni tak ada COVID dan sebagainya. Jadi bila kes dia meningkat di sana, untuk menjaga rakyat dia, dia kata hampa pergi duduk kat negara mana-mana dulu bagi kami selesai masalah kat dalam negara kami. Jadi kita pun duk pergi terima bala. Duk terima lah mereka masuk main dalam negara kita. Jadi kita minta lah kepada, hari ni dah berapa dah? Hari ni kita masuk, hari ni negara kita dah lebih kurang 11,000 pelancong Cina yang masuk kat dalam negara kita. Jadi kita minta lah supaya kerajaan meneliti semula. Bukan kita tak bagi masuk, nak masuk lah, tapi ikutlah sebagaimana yang diletakkan oleh negara lain. Jadi saudara-saudara semua pun jangan lupalah, siapa yang nak ambil vaksin tu boleh teruskan lah. Saya sendiri pun tadi ambil vaksin. Jadi Sat tuan-tuan, saya jenis-jenis manusia tak ada otak ni, saya nak blog Sat di Facebook. Okey, kalau tuan-tuan nak ambil vaksin, saya tadi ambil Pfizer, tapi di klinik mereka bagi tahu Pfizer minggu ni ya, minggu depan tak ada dah. Malaysia akan tumpu kepada Sinovac, dia bagi tahu. Tak ada dah Pfizer ni kira minggu ni last lah. Maknanya next week tu dah tak ada lah. Ni klinik yang saya pergi tadi lah, dia bagi tahu. So saya dah tanya lah dengan doktor tu, saya tanya dia, so how long nak kena ambil vaksin ni kan? Dia kata selagi COVID ada dekat dunia ni, 6 months sekali kena renew lah. Saya kata macam nak orang kata apa, macam servis kereta pula kan, 6 bulan sekali pergi cucuk. Aduh, jam badan kita kan. Jadi kita pun pening juga lah. Tapi saya kena ambil juga sebab saya nak kena pergi Dewan Rakyat apa semua. Kalau tak ni saya memang, saya hari tu pun saya bekam ya kan. Cerita live ni abang ya. Tapi lah ni tak ada aku undang-undang menghasut apa, tak pergi ambil ni kan. Jadi apa nama ni, dan dulu saya duk amal habatus sauda ya, titik tu kan, habatus sauda dengan madu
Kan? Jadi dia ada banyak lah betul soda saya makan ni kan. Pengalaman saya kena COVID di Johor, saya beli yang jenis pil tu, betul soda minyak jenis pil gigit tu kan. Hari ni test positif, 3 hari lepas tu test negatif. Betul soda lah kan, tapi nama lah. Lepas tu apa nama ni, biji tu yang seed tu kan, betul soda seed tu. Pihak tu kalau siapa yang boleh ni, boleh lah kan. Siapa tak biasa dia tak boleh pergi. Jadi amalkan tu lah tuan-tuan lah, jaga. Ini duk keluar kerap sangat ni. Ni macam di Kuala Lumpur lah, antara kes yang melibatkan kematian yang tinggi adalah di Kuala Lumpur. Pastikan siapa-siapa yang duduk di Kuala Lumpur ni, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang duduk di Kuala Lumpur ni, jaga-jagalah diri ya. Macam saya kata lah kan, jaga diri kita ibarat kita menjaga masyarakat. Kalau kita tak jaga diri kita, lepas tu kita membawa wabak ni kepada masyarakat, jadi kita tanggunglah bala. Jadi sebab tu Islam kata jaga diri, jaga keluarga, jaga masyarakat. Jadi kita jaga diri kita seumpama kita menjaga keluarga kita dan juga kita menjaga masyarakat di sekeliling kita. Okey tuan-tuan, itu adalah mukadimah untuk malam ni. Ya sahabat saya Tora-Tora. Okey ya, lepas tu Selangor sekali ya. Ya, rakan kita di Selangor pun sama. Jadi semalam pasal live Raja Petra semalam ni, video Raja Petra hampa tak masuk live semalam. Jadi itu masalah dia. Ada orang tanya, ni saya jawab. Ni pun saya kira ambil sebagai mukadimah lah ni. Saya tak mau nak panjang sangat cerita saya ni, sebab Raja Petra ni kira macam sahabat saya. Dan saya kena jaga juga orang yang memperkenalkan saya dengan dia. So saya tak maulah nampak satu benda yang tak adil kepada dia lah. Jadi apa nama ni, video Raja Petra semalam tu, Raja Petra bukan memaksudkan bahawa PN, PAS, Bersatu, Tan Sri Muhyiddin ataupun Tok Guru Hadiawang, ketum lah, Tok Guru Hadiawang mengambil duit sebanyak 4.5 bilion. Dia tak kata macam tu. Dia maksudkan di dalam video tersebut adalah berhati-hati kerana perancangan Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, Zahid dan sekutunya, bagaimana untuk mereka menjatuhkan reputasi PN adalah dengan mencari apa saja kaedah ataupun alasan untuk memfitnah Tok Guru Haji Hadiawang dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kaedah untuk mereka fitnah kepada kedua kepimpinan ini adalah dengan menunjukkan bahawa kedua pimpinan ini telah pun berlanja besar di dalam pilihan raya dan juga telah menggunakan berbilion-bilion ringgit wang rakyat bagi tujuan pembelanjaan di dalam pilihan raya. Dan orang kata apa ni, akan ada pihak-pihak yang tertentu yang akan dikambing hitamkan untuk membuat pengakuan. Ni bersepa pula dah. Duk gila-gila miss call ni, duk kacau saya punya live ni. Ni dia masalah ni, orang gila ni dia dah banyak gila tuan-tuan. Gila ni dia dah banyak. Ustaz. Okay, dia dah buat miss call kat saya punya messenger. Saya delete terus messenger saya, payah apa kan. Saya install messenger, bukan saya pakai sangat pun. Saya punya Facebook messenger ni, gila ni dia ada banyak. Gila ni dia ada banyak jenis gila. Okay, jadi itulah penerangan yang telah dibuat oleh Raja Petra, yang mengatakan bahawa mereka ni cuba untuk memfitnah. Jadi live saya semalam, video di antara saya dengan Raja Petra semalam dipotong, direkod oleh puak Pakatan Harapan dan mereka potong video tersebut. Mereka ambil ayat Raja Petra yang mengatakan bahawa dia sebut bahawa Anwar cuba menuduh ataupun kerajaan hari ini cuba menuduh bahawa Tok Guru Haji Hadi dan juga Muhyiddin Yassin dia blok, dia kerat dekat situ. Lepas tu dia ambil perkataan yang Raja Petra kata, Tok Guru Hadiawang dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun membelanjakan 4.5 bilion
bagi tujuan pilihan raya. Dan rakyat akan nampak bahawa Tok Guru Haji Hadi dan juga Tan Sri ini telah pun mencuri wang rakyat dan sebagainya. Dia potong hak depan. Jadi bila dia potong hak depan, dia sebarkan video tu, maka orang akan percayalah. Dia berkata, oi, Raja Petra cakap Syafiq pun ada dalam tu. Kan? Muka saya duduk kan, saya duduk dengar macam tu kan. Jadi siapa yang dengar semalam dia tahulah. Tapi tak apa, saya akan keluarkan dia punya video penuh dia. Saya tengah download lah ni. Banyak panjang sangat dia punya. Semalam kan lama sangat kita punya live semalam sampai ke subuh. Jadi panjang lah. Saya akan keluarkan dia punya video dia yang penuh. Jadi apa nama di situ saudara semua boleh tengok lah. Biasalah puak-puak Pakatan Harapan ni, mereka ni kalau tak bohong ni bukan mereka lah. Kalau tak menipu ni bukan mereka. Ya, Datuk Radhi betul. Dia info dia tepat tapi dia tak sebut macam tu semalam. Dia pergi ambil hak separuh tu depa ni. Tapi tak apa tuan. Jadi saudara semua, saya nak cerita. Hari ni Tan Sri dah komen dah berkenaan dengan yang puak-puak ni duk kata ni lah. Dana pilihan raya 4.6 bilion ni apa semua ni kan. Jadi Tan Sri pun dah bagi komen dah. Tuan-tuan boleh pergi tengok dalam Facebook Tan Sri Datuk Sri Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri. Tan Sri dah bagi dah jawapan berkenaan dengan fitnah yang mereka tengah mainkan sekarang ni. Jadi saya bagi ringkasan di sinilah kan, supaya tuan-tuan mengetahui ni. Saya bagi ringkasan ya. Jumlah yang dikatakan 92.5 bilion tu adalah jumlah keseluruhan daripada zaman Tan Sri sampailah zaman Ismail Sabri dalam pengurusan COVID-19. Jadi jumlah yang sebenarnya yang dibelanjakan pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah 83 bilion ringgit. Jadi jumlah yang dibelanjakan pada zaman Tan Sri ini sebenarnya adalah 83 bilion. Jadi tuan-tuan, mana datang nilai 44.5 bilion ni? Saya pun mereka duk cerita, saya pun duk pening juga kan. Mereka duk kata 4.5 bilion. Saya duk fikir, mai daripada mana 4.5 bilion? Mereka duk kata projek 5%. And ada broker tengah dapat 5% masuk dalam bersatu punya account. Jadi saya pun tadi tuan-tuan duk saja-saja saya tekanlah handphone saya, ada calculator, saya try lah tekan. Bila saya tekan, dan saudara semua boleh tekan lah, sebenarnya nilai 4.5 bilion ni mai daripada mana? Nilai ni mai daripada jumlah 92.5 mereka darab dengan 5%. Hak tu lah mereka ambil yang katanya komisen. Mereka kata 92.5 bilion tu kita ambil komisen atas tu. Saya pun bila tengok tu lah, ini kan jumlah yang puak-puak ni duk cerita dalam live ni, duk pergi habaq kat seantero dunia, termasuklah dengan puak-puak UMNO ni pun. Duk pergi cerita, ingatkan cerdik sangat. Hak seorang tu belajar di Harvard, di USA. Hak seorang tu, hak lobak tu tak apa lah, tak tahu belajar di mana. Hak seorang tu belajar di Harvard. Hak puak-puak PH ni, tu kita tahu dah memang mereka ni tak ada letak pendidikan pun. Duk merapu yang lebih 24 jam. Jadi saya tekan-tekan kalkulator tengok, ya Allah, tang ni rupanya mereka ambil. Jadi dia ambil 92.5 tu, dia kali 5% tu, dia kata hak tu lah duit yang dia ambil. Jadi SPRM tak pernah sebut pun pasal 5% dan sebagainya. Jadi Tan Sri dah menjelaskan kat sini. Dia kata yang pertama, dia tak pernah suruh. Dia tak pernah suruh ataupun mewakilkan siapa-siapa bagi pihak diri dia ataupun parti untuk berurusan dengan mana-mana kontraktor ataupun untuk berurusan dengan mana-mana orang untuk meminta komisen ataupun faedah 3 atau 5% untuk dimasukkan ke dalam akaun dia ataupun akaun satu. Dan sehingga ke hari ini pun SPRM tak panggil pun Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk buat siasatan, termasuklah dengan Tengku Zafrul, iaitu Menteri Kewangan pada ketika itu. Tidak dipanggil. Kalau masuk dalam akaun mereka, maka mereka ni lah kena panggil untuk siasat. Tapi dia tak kena panggil. Jadi dekat sini Tan Sri juga menjelaskan. Dia kata kepada rakyat ni, nak bagi rakyat ni buka mata, nak bagi rakyat ni fikir macam saya duk buat hari tu lah. Saya duk bagi tahu tu, duk terang apa benda sebenarnya 92.5 ni. Tapi Tan Sri pada zaman dia hanyalah, dia sebut tadi 83. Apa dia 83 bilion ni? Jadi Tan Sri pun ceritalah kepada rakyat, bagi tahu kepada rakyat bahawa jumlah ni dia tak boleh ambil pun. Sebab bukan melibatkan kontraktor.
Jadi Tan Sri bagi tahu, dia kata 83 bilion yang dia belanjakan tu, yang pertamanya adalah untuk bantuan prihatin nasional, yang melibatkan 10.6 juta penerima pada ketika itu. Dan juga Geran Khas Prihatin JKP, tu yang peniaga terima RM4,500 seorang tu. Dan juga program subsidi upah yang melibatkan 2.96 juta pekerja. Yang mana dia kata, Tan Sri bagi tahu bila dia bagi duit ni, rakyat tak pernah bagi pun kat dia 5%. Jadi mana mungkin dia ataupun parti menerima 5% daripada jumlah tersebut. Jadi ini bukan projek. Saya dah bagi tahu kepada saudara kan, ini bukan projek. Jadi ini adalah stimulus package dan bantuan kepada rakyat. Daripada sudut bantuan Geran Khas Prihatin, daripada sudut siapa ni Zitten Finger Bundle. Saya bohong, saya tunggu komen anda bawa hujah kan. Geran Khas Prihatin dengan program subsidi upah, kita ambil duit di mana? Dan saya tunggu komen anda untuk bawa hujah yang mengatakan saya bohong. Saudara semua boleh buat semakan di dalam Laksana. Laksana ni adalah satu aplikasi ataupun satu website yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi website ni dia akan letak berapa duit yang kita keluar daripada kumpulan wang yang disatukan ataupun MOF, dan kategori apa kita belanja. Semua ada dalam tu, tuan-tuan boleh tengok, transparent. Tapi lah ni, kerajaan hari ni dia tak ada pun. Dia buat keluar hari tu berapa bilion? Dia buat keluar hari tu 100 bilion lebih dia buat keluar. Tapi dia tak ada update pun dalam Laksana untuk bagi tahu dia belanja macam mana 100 bilion. Tapi masa zaman Tan Sri Muhyiddin, dia keluar 83, dia ada bagi tahu. Dia belanja macam mana. Saudara semua boleh pergi tengok. Bukannya rahsia. Semua orang boleh pergi tengok. Rakyat Malaysia kita ni, saudara-saudara semua boleh pergi tengok dekat Akib Laksana. Jadi Tan Sri dah bagi tahu, dia kata ini adalah duit Geran Khas Prihatin. Itu 4,500 yang semua peniaga terima, termasuklah orang dalam Pakatan Harapan pun pergi cucuk duit, buat keluar duit tu. Orang UMNO pun pergi cucuk, buat keluar duit tu juga. Jadi bantuan prihatin rakyat dua kali kita dapat, B40, M40. Bawah pakej prihatin dan juga bawah pakej apa dia satu lagi? Prihatin tambahan permai. Bawah pakej permai dapat lagi sekali bantuan prihatin rakyat, bantuan prihatin negara, BPN. Jadi semua orang dapat benda tu. Orang UMNO pun dapat, orang PH pun seronok dapat tu. Oh, bawa bini dia pergi beli barang apa semua, tapi dia duk maki Tan Sri kata curi duit. Esok dia jawab lah kubur lah. Dia makan duit tu, bagi anak bini dia makan, lepas tu dia fitnah orang atas duit yang dia dapat. Dia tuduh kata Tan Sri ambil 5% daripada duit dia terima. Esok mampu dia macam tu lah kubur. Dia nak minta maaf macam mana, dia dan. Sebab apa? Kita kena tahu hablum minallah, hubungan dengan Allah kita boleh taubat. Tapi hablum minan nas, hubungan dengan manusia, kita kena minta maaf kat manusia tu. Lagi kita tak minta maaf kat manusia tu, selagi itulah tak lepas kita punya azab kita. Jadi dia terima duit, lepas tu dia tuduh kata Tan Sri ambil 5% daripada duit yang dia terima. Ibarat macam mana tuan-tuan? Orang-orang PKR, orang-orang Barisan Nasional, dia bagi tahu kepada rakyat, dia terima 1,600. Tapi dalam 1,600 itu tak cukup sebab Tan Sri dah ambil 5% duit dia. Fitnah ni berat. Saudara kena jawab. Sebab saudara terima memang cukup-cukup 1,600. Begitu jugalah orang yang terima Geran Khas Prihatin, dia terima betul-betul cukup-cukup 4,500. Ni ada kak kita kata pergi beli mah bagi kat bini. Kalau bini jadi perangai tak betul, kena tanya lelaki lah, sebab lelaki kuat fitnah. Dia ibarat dia bagi tahu kat seantero dunia, dia kata Tan Sri telah pun ambil duit dia 5% daripada 4,500. Ada tak di sini yang dapat tak cukup 4,500? Semua dapat cukup, saudara. Jadi Tan Sri juga jawab. Dia kata berkenaan dengan bendera dan baju ni. Okey, bendera dengan baju ni memang cetak awal. Sebab apa? Saya cuma Tan Sri dia tak cerita kat dalam tu lah. Sebelum kita berlaku pilihan raya umum, kita berlakunya pilihan raya Negeri Sabah. Bila berlaku pilihan raya Negeri Sabah, kita ingat UMNO nak test market, lepas tu, pom, jadi pilihan raya umum. Jadi pada waktu tu kita dah standby dah. Dah standby dah. Orang kata apa, baju, bendera ni kita dah standby sikit-sikit. Lepas PRN Sabah, tak jadi PRU.
Jadi pula PRN Negeri Melaka. Kita buat lagi. Kita buat lagi. Dan sebagainya. Baju, bendera dan sebagainya. Kita duk ingat lepas PRN Melaka, nak bubar? Tak bubar. PRN Johor. Jadi sebab itulah. Tapi saya nak beritahu, bendera kita tak banyak pun. Di Tasik Gelugok, kita dapat ada tak silap saya 5,000 ya bendera. 5,000 bendera. Yang lain bendera PAS. Bendera PAS ni, budak orang-orang muda PAS ni, mereka pergi beli guna duit mereka sendiri. Sebab PAS mereka ada jual bendera mereka sendiri. Tak silap saya, mereka pergi beli di Dialog Start. Mereka himpun duit, mereka pergi beli. Mereka pergi naik motor, mereka pergi beli di Dialog Start, mereka balik, mereka pasang. Ni orang-orang kampung tak terlibatkan dalam jentera parti. Mereka sendiri nak pasang. Jadi, apa nama ni, kalau kita tengok, bendera PN tak banyak. Bendera PN, siapa kata bendera PN banyak? Tak banyak, dan orang PAS. Yang ni apa bendera-bendera yang depa ada tu depa simpan balik. Depa simpan balik bendera depa tu. Yang ni saya saksi mata. Sebab tu saya berani cerita. Saksi mata. Depa pergi beli, ada jual, depa pergi beli tang belah Dialog Start, tak mana tak tahu lah. Depa abang depa bagi tahu lah depa beli Dialog Start. Jadi nak katakan bahawa kita mewah ni, saya tak nampak kata kita mewah. Kita sebenarnya tak ada duit nak berbanding dengan jentera UMNO. Jentera UMNO malam sebelum tempoh mengundi turun 1 juta. Turun 1 juta. Kita pening dah tu dia duit 1 juta. Sebab tu kat Tasik Gelugok, depa print ni tuan-tuan, depa print poster-poster tu, brosur nak menjatuhkan Datuk Wan tu, depa pergi tebak satu Tasik Gelugok. Tuan-tuan bayangkanlah berapa ringgit poster tu. Berapa banyak poster ni depa pergi tebak ni dalam masjid atas apa nama ni? Dekat pasar tani. Macam UMNO buat lah. Macam UMNO buat kat Anwar dulu. Datuk Wan kena yang tu. Kami pergi kutip ni. Pukul 7.30 pagi. Saya balik ceramah pukul 12. Lepas tu pergi lepak makan-makan. Saya pukul 3 tu balik. Pukul 4, pukul 5 baru nak lelap. Pukul 7.30 mereka main kejut dah. Saya pergi ni. Bangun ni. Banner naik penuh ni. UMNO malam tu turun 1 juta. Kita mana ada duit? Kita tak ada duit. Kalau kita ada duit, takkanlah kita buat tabung. Ada di UDM dan sebagainya. So fitnah ni kita rasa besar lah. Dan kita tak ada apa nama ni ceramah besar-besar ni. Tak ada. Yang ada siapa? Yang ada UMNO. Tapi tempat lain saya tak tahu. Ni saya cerita pasal Pulau Pinang. Rizal Merakan, depan pejabat, bomba di kepala batas. Besar mana dia punya apa nama? Orang panggil apa? Half Moon tu. Mereka semua pakai event, pakai Half Moon. Kita pakai kemah apa nama 20x20. Kita tanya orang Tasik Gelugok. Tok Wan pergi ceramah dalam tu ayat duk nitik kalau hujan. Depa pakai Half Moon. Rizal Merakan tiap-tiap hari boleh tengok sendirilah. Bukan kata Rizal ni Sungai Buloh punya event besar mana Sungai Buloh. Depa buat live. Tu Half Moon punya besar. Zahid punya event besar mana. Dengan lampu-lampu semua depa ambil duit mana? Macam tu jugalah dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, kalau hampa nak keluar highway Pulau Pinang tu, hampa akan nampak signboard satu besar tau. Muka Anwar Ibrahim. Di Perak ada satu, di Selangor ada satu, di Johor tak silap saya. Signboard besar tepi highway, Anwar punya signboard. Ambil mana duit? Ambil mana duit nak tanya? Kita tak ada. Signboard highway tak ada. Perikatan Nasional mana ada satu pun bubuh muka Tan Sri ke, muka apa nama Tok Guru Hadi tepi highway, tak ada. Tapi Pakatan Harapan ada, ambil duit mana? Ini semua orang boleh tengok. Semua orang saksi mata. Dia nak balik main mundi dekat Perak, dekat SP ada juga. Mereka kata, signboard besar ni, mereka ambil duit mana? UMNO punya signboard, apa keluarga Malaysia tu, Ismail Sabri. Jangan cerita. Saya dulu duk mainlah isu tu kan. Mana ambil duit ni keluarga Malaysia punya ni? Signboard penuh ni. Kalau nak tanya kita ni, kita gambar Tan Sri pakai banner, tanyalah kalau tak percaya cakap saya. Jentera-jentera PAS dengan satu. Gambar Tan Sri dengan Tok Guru Hadi pakai banner gantung tali. Bukan nak buat lawak mohong. Paling kuat pun yang ni pun, yang Tok Wan punya tu, yang tu dia print sendiri pakai duit dia. Tu pun tak banyak, 20 je ada. Yang apa, yang tepi, yang letak kat tepi jalan tu, yang muka dia sendiri. Yang muka Tan Sri, muka Tok Guru Hadi, semua pakai banner. Tak ada signboard besar-besar. Lillahi ta'ala, tak ada.
Saya duk turun, duk pergi pasar bendera kan, dengan jentera apa semua. Tak ada. Mereka ni ambil duit mana? Ini kita kena tanya mereka. Kan, ni apa, Anwar punya, dia punya apa, dia bukan panggil banner, dia panggil apa, tepi highway tu, iklan dia tu. Sebesar-besar alam ni. Duduk 30 km boleh nampak dah, kata tuan dah. 30 tu bohong apa, 20 km, 15 km boleh nampak dah tu gambar Anwar duduk depan. Punya lah besar. Macam apa, tokong kat Batu Cave tu. Ambil duit mana? Billboard. Ambil duit mana? Tanyalah siapa-siapa pun di mana-mana. Sampai di Melaka tak naik billboard sebab apa? Di Melaka ada ahli parlimen kita yang tanding tak naik billboard sebab apa? Duit tak ada. Tak naik billboard, dia siap buat video lagi. Dia kata tak naik billboard, membazir dan sebagainya. Mereka dengan lori-lori ceramah. Lori ni saya beritahu pada saudara, lori ni kita pernah pergi survey. Lori LED ni, sebiji lori ni harga dia 250,000. Berapa biji lori Pakatan Harapan pakai? Ini rakyat kena tengok. Jelajah Pakatan Harapan, lori tu, yang Rafizi tu, sebiji lori tu 250,000. Berapa banyak lori daripada? Di Johor, di Pulau Pinang, ni serentak ni ceramah ni. Berapa biji lori daripada? Ni rakyat boleh ambil gambar ni, boleh ambil video lama-lama tanya. Tapi kita, sebelah kita berkempen atas apa? 4x4. Lori tanah, traktor, duduk atas traktor ni, Tok Wan tu, atas apa? Jengkaut. Yang di apa nama ni, Teluk Ayat Tawak kat tepi pantai yang 5,000 anak muda naik tu kan. Dia ceramah atas tu kan, atas apa, tempat apa? Bukan jengkaut, dia panggil apa? Yang duk loading kereta naik tu. Atas tu ceramah. Duk ada tempat apa, ada dua macam tu yang kereta duk naik tu, dia panggil apa? Longkai punya tu lah, longkai punya lori tu. Ceramah atas tu. Depa ambil duit mana? Lori LED apa semua. Ni kena tengok, puak-puak ni lah penyamun banyak. Depa ambil mana? Dengan puak-puak DAP apa semua ni, duk ceramah apa semua ni. Lepas tu apa nama, siap, apa nama, dia ada kenderaan lagi. Kan? Dia ada kereta hak pasang speaker duk nyanyi lagu hoi 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 tu kan. Berapa biji kereta daripada Hilux 4x4 yang logo Pakatan Harapan. Ada yang ada logo, ada yang tak berlogo. Yang bagi upah. Mana sumber apa duit yang mereka dapat ni? SBRM betul siasat mereka juga. Duit mereka dapat mana? Dengan baju sampai 2-3 helai. Macam-macam baju mereka ada. Baju muka Anwar, baju Pakatan Harapan, baju-baju, macam-macam baju mereka ada. Di Perikatan Nasional, baju bodoh ya, cap orange ke apa, tak silap saja. Baju duk ada kat saya boleh tunjuk. Baju selai tu ya. Baju cop belakang, depan satu, belakang satu. Habis. Mereka baju macam-macam mana? So, mereka ambil duit mana? Duit mereka jatuh daripada langit. Kau tengok agak Allah. Tak payah ni, tak payah banyak lah tuan-tuan. Facebook ni semua rekod. Tuan-tuan pergi tengok balik Anwar Ibrahim kan, Rafizi kan, ceramah Pakatan Harapan, tuan-tuan tengok sendiri. Semua pentas ceramah mereka pasang LED. Saya nak beritahu pada tuan-tuan, harga untuk LED paling kurang 100,000 lebih. Macam mana saya tahu? Saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan invoice. Paling kurang untuk LED 100 ke 80,000. 80 ke 100,000. Saya cari, ada lagi tak? Saya tunjuk pada tuan-tuan. Mana mereka dapat duit? Mana Pakatan Harapan dapat duit? Kalau seluruh Malaysia, kalau 10 tempat 1 juta, dia dapat duit mana? Saya tengok ada tak saya punya invoice dulu. Saya pernah handle satu. Kalau ada tuan-tuan, kat 100,000. Where they get the money? Soalan dia, where they get the money? Duit mana dia dapat? Silap, paling kurang RM73,450. Saya baca pada tuan-tuan.
half moon saja, apa nama ni, untuk apa nama ni, apa benda, stage lighting, stage setup saja. Dua ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,000 stage setup je, termasuk dengan platform, stage lighting, sofa, rostrum semua. LED 15,000 untuk 8x12 center stage. Tapi Pakatan Harapan dia tak pakai satu LED, dia pakai 3. 15 berapa? Dia ambil duit mana ni, puak-puak ni? Tuan-tuan pergi tengok, mana ada ceramah Anwar yang tak ada stage? Semua ceramah Anwar ada stage, ada LED. Mereka ambil duit mana? Kalau nak kira mewah, puak-puak ni mewah. Tapi, bila kat mereka, SPRM tak mahu siasat sebab dia Perdana Menteri. Kalau nak kira beli undi, puak-puak ni lagi beli undi. Saya nak cerita kepada saudara, nak beli undi macam mana, handphone tak boleh buat masuk. Nak beli undi macam mana, duit kita nak buat billboard pun tak ada. Kita nak buat billboard pun tak ada duit. Kita nak beli undi macam mana? Saudara fikir kat situ sudahlah tuan-tuan. Jadi saudara tengok sendirilah. Tengok sendiri apa yang kenyataan yang Tan Sri buat tu. Tuan-tuan nilai sendiri. Kemewahan. Dan juga kekayaan. Apa nama ni, Pakatan Harapan semasa mereka membuat ceramah-ceramah pilihan raya. Makanan yang disediakan, sajian yang disediakan, berpuluh-puluh ribu mereka ambil duit mana? Duit di mana mereka ambil ni, saudara semua kena tanya, rakyat semua kena tanya. Termasuklah dengan UMNO Barisan Islam. Menteri vaksin mereka, Menteri Kesihatan mereka. Mana mereka ambil duit? Seluruh Malaysia mereka pasang billboard muka Ismail Sabri, keluarga Malaysia. Mereka ambil duit di mana untuk pasang tu semua? Okey tuan-tuan, dana luar ke tu? Rakyat boleh menilai. Saya cerita ni, kalau tak betul rakyat nilai, mereka takkan tengok dah live saya. Yang orang Pakatan Harapan duk takut siapa? Saya suruh rakyat pergi tengok ceramah apa nama Perikatan Nasional berbanding dengan ceramah Pakatan Harapan. Merchandise yang dikeluarkan oleh Pakatan Harapan berbanding dengan merchandise yang dikeluarkan oleh Perikatan Nasional. Rakyat pergi tengok sendiri. Kalau tak betul, mereka marah kat saya. Mereka tak tengok live saya. Yang orang Pakatan Harapan nak koyak siapa? Nak koyak, nak marah kat saya siapa? Bepilah rakyat. Saya suruh mereka pergi tengok. Tak betul, mereka kata Syafiq Alim tipu. Kalau tak betul, kenapa anda duk kata saya tipu? Biar mereka pergi check dulu. Biar mereka pergi check dulu. Betul ya saudara semua kan? Biar rakyat pergi check. Mereka pergi tengok video, mereka pergi ambil semua. Ucapan Anwar Ibrahim dalam Dewan Hotel. Kita tak ada buat dalam Dewan Hotel. Tuan-tuan tahu? Mereka buat dalam Dewan Hotel. Mereka ambil duit mana? Biar rakyat pergi tengok. Rakyat akan pergi scroll. Anwar punya ceramah dia akan pergi tengok satu-satu. Nak haram baru ni lagi banyak. Lagi gila babi punya duit pakai. Biar rakyat pergi tengok. Apa jangan duk koyak sangat. Apa jangan duk kata tipu babi apa semua. Tapi biar sendiri rakyat yang akan menilai saya bohong ataupun tak bohong. Okey saudara semua. Sembang kari, sembang tak kari. Let's rakyat decide. Betul tak? Ni tuan-tuan. Hak kita punya bilang undi kita lah keputusan terakhir. Pakai PowerPoint. Dekat dalam saya punya FB ada. Saya buat live. Pakai PowerPoint, member sebelah duk type. Tak. Undi berapa dah keluar. Undi berapa type. Depa pakai hotel. Mereka pakai hotel, update data dengan tim data, buat apa semua, berapa undi masuk, berapa ni semua. Mereka buat di hotel. Kita pakai PowerPoint, pakai rentang kain putih, sengit macam tu, live malam tu ingat, siapa ingat live malam tu duk mencari, wow, kan. Lepas tu kata kita keluar duit banyak. Okey, saudara semua, habis kisah tu, tuan-tuan pergi menilai sendiri. Saya baca komen Zat. Kenapa tak nak tunjuk proof? Mutu. Saya dah kata, everyone can get the proof from Anwar Ibrahim Facebook or others leaders from PKR, also Amiga. Boleh tengok video Amiga ceramah dekat mana. And then you can get orang kata from
PKR page, everyone boleh pergi check benda tu. So apa saya nak buka tunjuk proof apa semua? No need. Kan banyak sangat, takkan satu-satu saya nak tunjuk buka satu. Ni kan. Saya nak kena cari apa semua dah. No need. Saya dah tengok dah tadi. Dan saya setiap kali saya buat point ceramah, saya akan update untuk tengok apa yang PKR sedang ceramahkan dan sebagainya. So for what reason saya nak kena buka tunjuk, lepas tu kena dengan copyright apa, live saya kena block. So no need lah, betul kan? So mutu, you pergi cari sendiri. Okey, tuan saya baca komen tolong cek ni betul Fik Aku biasa tengok depan mata di AP model banyak. Sewa heli murah tak bang? Oh, ada depa pakai heli pun ada. Nanti kita keluar semua video tu. Sahabat-sahabat semua, kalau anda tak berani post video tu, bagi kat saya akan post. Depa pakai heli turun apa semua, bagi kat saya bagi. Saya akan tolong post. Kan, harga nak heli jangan tanya lah, memang mahal lah. Okey. Next topik ada yang ni ya, ada pakai heli Ambil semua hantar. Semua dia dah pegang, tunggu dan lihat. Tak apa, tak ada masalah apa. Kita pakai kereta. Saudara semua, ada seorang ni kalau dia ada di sinilah, wakil PAS. Apa nama ni? Dia tengok saya punya TikTok saya. Dia boleh sahkan cerita ni kalau dia ada kat dalam ni. Kami pergi ceramah di Pahang. Ceramah tau. Malam tu Datuk Wan bagi ceramah. Saifuddin dengan siapa tau? Tak silap saya. Saifuddin dengan kepimpinan PAS di Pahang lah. Masa tu Ibrahim Tuan Man kot. Malam tu saya naik kereta daripada Pahang pergi Penang. Tak ada flight. Tapi mereka ada flight. Mereka terbang sana, terbang sini. Kita naik Private. Private tu lah, Private merah Tok Wan tu. Daripada Pahang pergi ke Pulau Pinang. Dan saya pernah buat live. Saya bawa kereta daripada Pulau Pinang patah ke Kuala Lumpur. Tak ada flight, tak ada apa. Tapi mereka ada flight. Jadi macam mana nak kata kita duit banyak? Kita nak kata kita duit banyak, macam mana kita pun bawa kereta sekali dengan datuk-datuk, sekali duduk dalam kereta. Duit banyak tak apa dah. Okey, tuan Topik yang kedua, tuan UMNO menjadi bodoh di bawah Zahid. Yang ni best juga, tuan Yang ni best. Sebab apa saya kata best? Tuan-tuan tengok, saya nak bagi tahu kat saudara satu benda. Saya nak tanya, Kerajaan Perpaduan Malaysia ni kerajaan apa? Siapa boleh jawab kat saya? Saya tanya di awal topik ni, jawab di ujung. Saya ingatkan saya balik untuk jawab di ujung. Simpan dulu jawapan anda. Kerajaan Perpaduan Malaysia ini apakah takrifannya? Nanti simpan di ujung jawab. Okey. Jadi kalau kita tengok hari ni, tuan-tuan, negeri-negeri yang dulu dan sekarang yang dikuasai oleh UMNO, semua disuruh wujudkan kerajaan perpaduan. Tetapi negeri-negeri yang diterajui oleh Pakatan Harapan, mereka tak mau wujud perpaduan. Cerdik tak? Cerdik lah. Tapi disebabkan UMNO ni bodoh di bawah Zahid, maka mereka tak nampak benda ni. So saya cerita supaya orang UMNO dengar benda ni. Di Johor, Barisan Nasional menang 40 kerusi DUN. Pakatan Harapan menang 13 kerusi DUN. Perikatan Nasional menang 3 kerusi DUN. Tetapi di Johor sekarang ni tengah bergolak. Pakatan Harapan paksa supaya kerajaan dari Johor wujudkan kerajaan perpaduan, lantik orang-orang PKR sebagai exco dalam negeri Johor untuk menghormati kerajaan yang ada sekarang ni yang dipanggil sebagai kerajaan perpaduan. Jadi di Johor mereka tak boleh menang, tapi mereka suruh lantik exco. Di Melaka pun sama. Di Melaka, UMNO, Barisan Nasional menang 18 kerusi. DAP 4 kerusi. Bersatu 2 kerusi. UMNO BN ada 21 kerusi di Melaka. DAP 4 kerusi. Bersatu 2 kerusi. Amanah 1 kerusi. Bersatu Perikatan Nasional 2 kerusi. Jadi di Melaka pun
dipaksa suruh wujudkan kerajaan negeri perpaduan. Kan? Disuruh UMNO lantik orang-orang Pakatan Harapan, khususnya daripada DAP dan juga Amanah, untuk menyertai kerajaan negeri. Ini dua negeri UMNO. Dan di Pahang, dan di Sabah hari ini, kalau saudara tengok, di Sabah hari ini Anwar pandai. Dan Anwar, dia cerdik. Konflik di Sabah ni bermula apabila Anwar menjanjikan kepada 3 orang jawatan ketua menteri. Dia convince Bong Mokhtar, dan dia beritahu Bong Mokhtar akan jadi ketua menteri. Dia nak tarik warisan sokong kepada dia, dia beritahu kat Syafiee Hafdan, aku akan lantik hang jadi ketua menteri. Dia nak bagi GRS sokong dia. Dia habaq kalau GRS tak sokong dia, Haji G akan hilang kedudukan ketua menteri. Jadi di Sabah dia tawar 3 orang, 3 ketua menteri. Sebab tu jadi haru biru, jadi kelang kabut dan sebagainya. Jadi dia minta di Sabah untuk wujudkan kerajaan perpaduan. Mula-mula dulu di Sabah. Tapi Haji G tak mahu. Jadi dia petik satu trigger, Pram. Bila dia petik satu trigger, Bong Mokhtar pun bawa keluar kenyataan. Bong Mokhtar kata, menarik sokongan kepada Haji G. Jadi hari ni orang tak sedap. Okay, saya beritahu. Di Sabah dia punya komposisi kerusi DUN dia, warisan 29. Perikatan Nasional 17 kerusi. Barisan Nasional 14. PBS 7. Bebas 3. PKR 2. UKO 1. PKR ni adalah Pakatan Harapan lah. 1 kerusi PKR, 1 kerusi DAP. Dia menang 2 kerusi ya di Sabah. Tapi kerana kecerdikan Anwar Ibrahim, tu kata Anwar ni cerdik ni, yang menang 2 kerusi hari ni jadi menteri. Dalam dekat ni dia panggil menteri. Dia tak panggil exco. So depa ni jadi orang kata apa? Dilantik ke dalam kerajaan negeri hari ni. Yang pertamanya adalah Christina Liu, wakil PKR, dan juga Frankie Poon daripada DAP. So dua-dua ni besok akan angkat sumpah sebagai exco ataupun menteri lah. Dekat negeri Sabah, saudara. Jadi dekat situ menunjukkan Anwar ni cerdik. Dan UMNO Barisan Nasional bodoh. Sedang dekat bodoh. Jadi bagi laluan. Jadi Anwar dah dapat pegang dekat dah dekat situ dah negeri Sabah. Macam tu juga dengan Pahang, tuan-tuan. Dekat Pahang, Perikatan Nasional menang 17 kerusi. BN menang 17 kerusi. Pakatan Harapan menang 8 kerusi. Lepas tu dia pergi jumpa dengan Barisan Nasional. Dia kata dia nak sokong BN untuk tubuh kerajaan negeri. Tapi yang sebenarnya 8 orang ni lah yang memegang 17 orang daripada UMNO. Sebab apa? Sebab kerajaan pusat adalah Pakatan Harapan. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Jadi itulah yang dibuat oleh Pakatan Harapan untuk menguasai negeri-negeri di bawah UMNO. Dan tuan-tuan tengok, lepas Sabah nanti, yang akan jadi pergolakan adalah Melaka. Melaka akan jadi pergolakan sebab DAP nak suruh lantik wakil DAP sebagai exco negeri Melaka. Selepas Melaka, Johor. Johor pula akan dilantik exco DAP dalam kerajaan negeri Johor. Atas pegangan konon-kononnya perpaduan. Jadi saya nak tanyalah kepada golongan-golongan UMNO yang bodoh ni. Saya nak tanya mereka, sebab apa di Pulau Pinang UMNO tak desak? UMNO Pulau Pinang kenapa tak desak kerajaan perpaduan? Sebab di Pulau Pinang UMNO menang 2. Bersatu menang 2, Parti PAS menang 1, Amanah 2, PKR 14, DAP 19. Kenapa UMNO yang 2 ni mereka tak desak supaya mereka dimasukkan dalam kerajaan negeri atas semangat perpaduan? Sebab UMNO bodoh. Kalau dia cerdik, dia akan minta. Hari ini Yusof Magno masih lagi status sebagai ketua pembangkang. Sedangkan di peringkat persekutuan dipanggil sebagai kerajaan perpaduan. Dan sebab apa tak minta? Dulu duk berjuang nak masuk jadi kerajaan negeri Pulau Pinang, nak jaga orang Melayu dan sebagainya. Siapa sekarang ni tak ada perjuangan UMNO untuk minta exco dekat dalam kerajaan negeri Pulau Pinang? Why? Because of they are stupid. Because they are fool.
Kan? Sebab dia bodoh dan bangang. Sebab tu dia tak minta. Kalau dia minta sekarang ni, kan, sementara nak tunggu DUN dibubarkan, so dia dapat buat satu khidmat bakti kepada masyarakat. Bila dia menyertai kerajaan Pulau Pinang, apa perubahan-perubahan yang dia buat. So dia bolehlah menang banyak sikit OC di Pulau Pinang. Tapi sebab dia bodoh, dia tak minta lah. Okey, UMNO di Selangor. Di Selangor sama juga. Di Selangor, UMNO menang 4, PAS menang 1, Amanah 5, Bersatu 6, DAP 15, PKR 25. Di Selangor, kenapa UMNO tak minta? Why UMNO tak minta di Selangor? Dia ada 5 orang adun. 4 orang adun. Sebab apa dia tak minta? Untuk menyertai kerajaan perpaduan atas dasar semangat perpaduan tu. Sebab apa? DAP, PKR pun tak offer kat dia. Why tak offer kat dia? Sebab dia orang tahu UMNO is stupid. Kalau UMNO cerdik, dia akan minta macam mana DAP dengan PKR minta. Walaupun mereka 2 kursi, 2 kursi saja tuan-tuan menang. Boleh jadi exco kerajaan negeri. Tapi UMNO yang bodoh ni, UMNO yang bodoh yang menyokong Anwar untuk tubuhkan kerajaan negeri, dia ada 4 kursi, 4 orang tak boleh masuk dalam kerajaan negeri. Dan begitu jugalah dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, UMNO BN ada 16 kursi. DAP ada 11, PKR 7, Amanah 2. UMNO boleh minta Menteri Besar Negeri Sembilan. Dia boleh minta sementara ataupun dia boleh serap masuk duk ada lambat lagi 6 bulan lagi. Sebab apa dia tak masuk? Dia menang 15. Sebab apa dia tak masuk? Sebab dia stupid. Jadi sebab itulah Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Selangor, mereka tak ada, mereka tak minta untuk masuk. Tetapi DAP dia tak kira. Walaupun dah nak bubar DUN, dia tak kira. Dia minta untuk masuk dalam kerajaan-kerajaan negeri di bawah kepimpinan UMNO Barisan Nasional. Tapi orang UMNO dia bodoh. Jadi Anwar DAP berjaya untuk menguasai keseluruhan negeri untuk mereka pergi dalam pilihan raya negeri untuk mereka bersedia. Tetapi orang UMNO tidak membuat sedemikian. Jadi saya tadi di awal, saya tanya pada saudara semua, apa makna kerajaan perpaduan? Apa makna kerajaan perpaduan Malaysia? Dia kerajaan lah ni nama dia KPM. Dulu kerajaan keluarga Malaysia, KM tu. Lepas tu kerajaan Prihatin Negara, PM tu. Bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerajaan Anwar ni nama dia KPM. Kerajaan Perpaduan Malaysia. Saya nak tanya saudara, apa maksud dia? Apa maksud kerajaan Perpaduan Malaysia? Kerajaan tanpa pembangkang. No, itu salah. Itu dipanggil sebagai unity government. Tapi kerajaan hari ini dinamakan sebagai Kerajaan Perpaduan Malaysia, yang bermaksud kesepaduan sosial, integrasi nasional dan perpaduan antara kaum sebagai kunci kepada keharmonian, kemakmuran dan juga kesejahteraan. Ataupun kerajaan hari ini dipanggil sebagai Kerajaan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim adalah bapa perpaduan negara. Jadi Anwar yang create as a perpaduan. Jadi Anwar dapat kerajaan di Johor atas trademark dia, Kerajaan Perpaduan. Orang akan ingat kerajaan Anwar. Anwar dapat di Sabah. Orang akan ingat ni adalah kerajaan Anwar. Walaupun UMNO yang bodoh ni yang buat kerja. Di Melaka pun sama juga. Orang akan ingat ni adalah kerajaan perpaduan, Kerajaan Anwar Ibrahim. Anwar adalah bapa perpaduan negara. Jadi walaupun UMNO yang buat kerja, tapi Anwar yang dapat nama. Cerdik dah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim cerdik dan dia tahu Zahid ni bodoh. Sebab tu dia gunakan Zahid. Dan sehingga ke hari ni, saudara, saya nak bagi tahu pada saudara, walaupun dulu dia janji supaya Najib dibebaskan dalam tempoh masa seminggu, hari ni Najib tak bebas. Dia kata Zahid Hamidi punya kes akan digugurkan. Hari ni dia kata apa? Dia kata suruh Zahid selesai di mahkamah. Tapi dia suruh UMNO duduk dengan dia supaya dia dapat gunakan UMNO. Supaya dia dapat jadi Trojan horse. Walaupun dia sikit, dia masuk, dia boleh bunuh UMNO secara perlahan-lahan. Tapi UMNO tak nampak. Because they are full and stupid. Jadi a bunch of stupid people there. Sebab itulah dia tak boleh nak sedar bahawa mereka telah diperkudakan oleh Anwar Ibrahim. Dan suatu hari nanti mereka akan mati dan mereka tidak akan dapat hidup semula. Jadi UMNO akan lenyap selama-lamanya. Dan kepimpinan UMNO, selepas ni orang tak respect dah ketua-ketua bahagian dia, ketua cawangan dia. Orang akan kata hampir mampu dah.
Hampa pun parti yang lemah, tak ada orang nak sokong dan sebagainya. Jadi mereka pun duk ikut Zahid. Mereka tak tahu ini adalah agenda Anwar. Anwar Ibrahim cukup cerdik dalam teori domino. Dan juga Trojan horse. Dia masuk untuk pecah belahkan. Dia masuk untuk memastikan musuh dia mati, dia tikam daripada dalam. Dia tak lawan di luar. Anwar punya style ni, dia takkan serang, dia takkan hantar tentera-tentera dia untuk serang hang. Tapi dia akan pergi menghadap hang, beritahu dia nak minta maaf. Lepas tu dia masuk dalam satu bilik, dia buka pistol, dia kok, dia pom, tembak hang mati kat situ. So bila dia keluar, dia beritahu kata hang bunuh diri dekat dalam pejabat tersebut. So Anwar is very clever, tapi UMNO bodoh. Jadi sebab tu dia tak sedar apa tindakan yang sedang dibuat oleh Anwar Ibrahim sekarang ini adalah untuk membuat supaya mereka ini kenampakan seperti bunuh diri, tetapi pada yang hakikat yang sebenarnya PKR-DAP sedang membunuh UMNO, yang UMNO sendiri tidak sedar berkenaan dengan perkara tersebut. Okey tuan, seronok tengok UMNO sekarang ni. UMNO bodoh, kesian orang tuan-tuan menyokong UMNO daripada zaman Tok Nenek. UMNO jahanam di bawah Zahid, betul ya. Baloi lagi mangkak-mangkak tu Fiq. You tahu kan siapa cikgu dia? I know. I tahu siapa cikgu dia. Cikgu nak bagi anak murid jadi cerdik, tapi cikgu ni nak bunuh anak murid. Anak murid tak boleh sokong cikgu. Ya betul ya. Saya kata Anwar ni memang dia cerdik. Dia memang cerdik. Kelakar tengok UMNO jadi lembu Anwar. Saya buka hati. Okey tuan, soalan maka dengan itu habislah kita punya topik perbincangan untuk malam ni ya. Dr. Junaidi minta komen isu Bong dengan Zahid. Itulah saya kata hari-hari politik. Mereka ni lah. Apa betul ke tindakan Zahid bergabung dengan PH? Salah. Kan saya beritahu dah semalam dalam live saya. Kalau bergaduh di antara orang Melayu dengan orang Melayu, hampir minta bantuan Jepun tolong hang, apa Jepun akan buat hang? Lah ni tengah bergaduh di antara parti-parti Melayu. Bergaduh lah, tapi bergaduh bukan isu besar pun. Isu seorang tu ya. Sebab dia nak melepaskan diri dia daripada pertuduhan apa semua. Jadi bergaduh, pompam bergaduh. Lepas tu, orang daripada UMNO ni pergi minta dia pula dengar propaganda Asian for Asian. Kita mesti bangkit Asian for Asian. Tapi dia bawa Malaysian for Malaysian. Macam dulu lah. Minta bantuan Jepun. So apa jadi? Di dalam sejarah tu, lepas kita minta bantuan Jepun, adakah waktu tu merdeka ataupun jadi apa kat kita? Apa berlaku dalam 3 hari 2 malam? 3 hari 2 malam kan 3 hari 3 malam. Semasa Jepun orang kata berada di muka bumi kita ni. Apa berlaku pada waktu tu? Saudara, waktu tu apa yang berlaku? Jadi saudara fikir sendirilah. Sekarang ni bergaduh di antara dua pihak. Lepas tu dia pun dengar propaganda Malaysia for Malaysian. Lepas tu dia tengok lah apa akan jadi lepas ni. Saya dah bagi tahu dah. Japan attack Malaya. Ya, maaf sejarah saya dapat 7. Selepas ni apa akan berlaku? Lepas ni bukan kata yang duduk di sebelah sini sekali dengan UMNO sekali akan mampu. Sebab mereka akan dapat sokongan. Di Sabah dan Sarawak, dia nak menang pilihan raya ni bukan susah tuan. Mereka boleh dapat Sabah Sarawak secara penuh. Mereka dapat GPF GRS dan juga PH dia dapat DAP, dapat keseluruhan kepercayaan orang bukan Melayu. Mereka dah boleh tubuh kerajaan tanpa orang Melayu pun. Ini agenda mereka. Mereka dah boleh tubuh kerajaan tanpa orang Melayu. Hari ni Pakatan Harapan ada 82, campur dengan GPS, campur dengan GRS, campur warisan. Sekiranya dia buang UMNO, dia masih lagi kerajaan. Sekarang dia 148, kalau dia buang dia 118, dia masih lagi kerajaan. So, kalau kita nak kata adakah boleh tubuh kerajaan tanpa orang Melayu? Yes! Boleh. Kuncinya adalah GPS, GRS, warisan. Tu kunci dia.
Kuncinya adalah Sabah Sarawak. Sebab itu mereka sedar bahawa UMNO dulu menang dalam pilihan raya kerana kerusi selamat UMNO adalah Sabah dan Sarawak. Dia panggil sebagai safe deposit UMNO. Kalau dulu-dulu, siapa yang masuk lama lah kan dalam politik ni. Dulu-dulu kalau kita tengok pengulas politik tanah air kita, kan, atau pengulas penganalisa, dia akan panggil Sabah Sarawak as the safe deposit seat. Dia panggil safe deposit. PRU 10, PRU 11, PRU 12, PRU 13, PRU 14, semua dia ulas, dia kata Sabah Sarawak is the safe, safe deposit seat untuk UMNO. UMNO tak boleh menang di Semenanjung 165. Pergolakan politik di Semenanjung kuat, tapi dia bergantung kepada Sabah dan Sarawak. Pada PRU ke-14, Pakatan Harapan berjaya pecahkan gabungan Barisan Nasional. Barisan Nasional 18 komponen. Dia berjaya pecahkan, dia hentak, pom, tinggal 3 komponen. Dia belah 2. Barisan Nasional dia belah. Trump, pecah 2. Tinggal 3 komponen. Tinggal MIC, MCA dengan UMNO. 18 lagi, lari. Jadi 18 ni yang duk jaga 18 ni dulu PN. PN buat perjanjian dengan GPS, buat perjanjian dengan GRS, jaga tak kacau pilihan raya mereka apa semua. Walaupun orang parti sendiri terasa dan semua. Anwar, Zahid, bawa GPS dengan GRS runding dengan Anwar. Bila Anwar dah dapat rundingan di antara GPS dan juga GRS, sebagai Perdana Menteri dia dah bagi macam-macam apa semua. So dia tak perlu ke UMNO, dia akan tendang UMNO. Dan Malaysia boleh dibentuk tanpa parti Melayu pun sebenarnya. Sebab nak tubuh kerajaan cuma perlukan seorang Perdana Menteri Melayu dan di belakang dia tu tak kisah siapa dia pun. Yang janji dia mencukup majoriti. So itu yang akan berlaku dalam negara kita kerana kebodohan UMNO. Okey tuan PN dalang di antara Sabah Sarawak apa? PN dalang pula. Belah 2 ayat padu. Ya betul kan. UMNO bodoh di bawah Zahid. Ya betul, sebab itu Tusan Melaya pernah melaporkan pada tahun 90-an Zahid adalah pemimpin yang bodoh tetapi handsome. Kan? Macam mana PN nak takluk Sabah Sarawak? PN tak takluk, tapi PN yang buat modul semua tu, yang buat undang-undang, rakyat takkan nampak siapa yang buat undang-undang, yang ubah undang-undang untuk serahkan gas asli kepada Sabah, petroleum kepada Sabah. Rakyat tak nampak. Dia cuma nampak siapa serah. Jadi Zahid bagi poin ni kepada Anwar. Dia bagi poin ni, yang buat kerja ni adalah Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin. Mereka yang gubal undang-undang. Tak percaya pergilah baca Borneo Post. Tapi rakyat Sabah Sarawak dia bukan nak nampak siapa gubal undang-undang. Dia tanya siapa serah. Yang serah sekarang ni Anwar. Anwar serah pada Sabah. Anwar serah Ismail Sabri serah kepada Sarawak. Jadi Zahid bawa ibarat Ismail serah tu samalah macam Anwar Ibrahim serah juga. Sebab kerajaan perpaduan. Jadi orang Sabah dan Sarawak melihat bahawa kerja yang telah dibuat oleh Ismail dan juga Muhyiddin ni telah pun diklaim kredit oleh Anwar Ibrahim. Nampak tak Zahid punya kebodohan? Zahid punya bodoh ni bukannya sikit punya bodoh, banyak punya bodoh. Sama juga apabila dia menghalang Ismail Sabri daripada melaksanakan dasar keluarga Malaysia. Dia takut Ismail Sabri akan ambil tempat dia. Bila dia tahu bahawa Ismail Sabri telah pun nak sampai kepada tahap capai achievement, dulu mereka jatuhkan Tan Sri sebab Tan Sri dah nak sampai achievement untuk keluarkan Malaysia daripada COVID-19. Zahid jatuhkan Ismail Sabri sebab dia nampak bahawa Ismail Sabri dah nak capai kepada kejayaan apabila Ismail Sabri berjaya menarik banyak pelabuh asing masuk dalam negara. Jadi dia nampak dia akan tenggelam. Dia jatuhkan Ismail Sabri. Dia kerat tengah jalan. Dan apa yang dibuat oleh Ismail Sabri diumumkan saja oleh Anwar Ibrahim. Termasuklah dengan pelaburan 197 bilion. Pelaburan 197 bilion tu bukan bulan Disember. Itu adalah pelaburan Januari sampai September yang dibawa oleh Ismail Sabri. Anwar dapat claim nama kat situ. Nampak tak? Zahid, dia ni ada penyakit dia. Tersembuk lah. Dia ada penyakit. Dia takut orang potong dia. Ataupun Zahid ni memang agent planted by Anwar dekat dalam UMNO untuk memastikan UMNO ni rosak. Tapi kalau kata Ismail Sabri sampai dia punya achievement dia sampai bulan 7 tahun ni, sepatutnya bulan 7 tahun ni pilihan raya, UMNO akan jadi kuat. UMNO takkan jadi 3 provinsi sebab orang tengok Ismail Sabri boleh keluarkan Malaysia daripada konflik-konflik.
Boleh bangunkan ekonomi dan sebagainya. Tapi Zahid takut. Zahid kata, kalau Ismail Sabri berjaya, aku akan dilupakan. Aku akan disumat masuk dalam penjara. Maka Zahid, dia kerat Ismail Sabri tengah jalan. Zahid ni bodoh berguni-guni. Tahu tak apa? Okey, tuan-tuan. Masa UMNO jatuh PRU14, Zahid cuti, betul? Masa UMNO jatuh PRU14, Zahid ambil cuti. Yang bangkitkan UMNO siapa dia? Yang bangkitkan UMNO adalah Tajuddin Rahman. Orang pertama yang bangkit adalah dia. Dia yang bawa kebangkitan UMNO. Dekat rumah dia. Berapa puluh ribu dia panggil. Lepas orang dah tengok orang UMNO bangkit pada waktu itu, barulah main semangat. Bosku. Lepas tu Anwar Musa dengan Mat Hassan runding dengan PAS. Buat perhimpunan 2 juta orang lebih, dekat 3 juta orang lebih. Bila Zahid tengok orang ramai, dia masuk dalam UMNO. Apa dia buat? Bila dia masuk dalam UMNO, dia arahkan Anwar Musa supaya memutuskan hubungan dengan PAS. Dia tak mau tengok UMNO naik. Jadi orang UMNO percaya lagi kat Zahid. Kalau UMNO, kalau buang Zahid pada waktu tu, Najib takkan masuk dalam, saya ingat. Tapi dia pun masih lagi nak Zahid. Zahid datang-datang pun Zahid tengok. Ni UMNO duk menang lah ni. UMNO menang di rantau, bukan Zahid. UMNO menang di Semenyih, rejak Anwar Musa. UMNO menang di rantau pun, tu tak apalah, urusi Mat Hassan. Sampai ke Tanjung Piai, Zahid tak buat apa langsung. Semua UMNO menang disebabkan Tajuddin, Anwar Musa dan juga Tok Mat Hassan dan Najib Razak. Zahid tak ada role apa, dia tak buat apa pun. Tapi tiba-tiba dia datang, putuskan hubungan dengan PAS. Dia suruh putus hubungan dengan PAS. Jadi UMNO jadi lemah semula. Jadi kalau UMNO pada waktu itu mempertahankan muafakat nasional, UMNO boleh menang tak? Menang lah. Tapi disebabkan oleh UMNO percaya kepada Zahid Hamidi yang bodoh, jadi habislah semua. Maka dia pun lemah. Pasir Salak, memang betul Abang Zamri Ramli, Zahid tak pernah bangkit. Seluruh rakyat Malaysia tahu tentang Pasir Salak yang membawa kepada kebangkitan. Jangan lupa jentera PAS. Ya betul lah. Ni kita cerita ni. 2-3 juta termasuk juga jentera PAS semua. Kalau mereka masih lagi, mereka boleh menang besar. Tapi disebabkan UMNO percaya kepada Zahid suruh tendang semua PAS keluar, tak payah daftar muafakat nasional, maka lingkup lah. Jahanam terus semua. Sebab Zahid adalah ejen Anwar. Ini yang kita kena tahu. Alah, Pakcik Ramli Din ni dah jadi DAP tu. Buat sibuk apa Pakcik? Pakcik tak payahlah cakap dengan saya. Dulu Pakcik duk kata saya ni bersatu ejen DAP. Tapi lah ni Pakcik Ramli Din duduk dengan DAP, duk main sembang dengan saya. Pakcik patut rasa malu Pakcik. Saya betul-betul cakap. Saya bukan tak mahu respect Pakcik, tapi Pakcik dulu kata kat saya macam-macam. Apa yang Pakcik tak kata kat saya. Tapi tiba-tiba Pakcik lah ni sokong DAP main masuk dalam live saya, duk tegur saya. Tak payahlah Pakcik. Kalau dulu Pakcik benci kat saya faham lah. Sebab bersatu pernah duduk dengan DAP. Tapi kita keluar daripada DAP, susah juga saya nak terangkan tu kepada Pakcik. Tapi sekarang ni Pakcik duk suruh orang UMNO sokong DAP. Ni saya pelik tu. Okey Pakcik Ramli Din. Okey tuan-tuan, Ramli Din. No, sana dekat FB. Kat FB bukan kat TikTok. Okey tuan-tuan, di FB saya rasa cukup lah. Malam ni saya tak mau lama-lama sangat. Kesian orang nak tidur lagi tak boleh. Setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.